Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar channel Dunia Seram. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan kisah seorang pelajar universiti yang menyewa di bilik di sebuah apartmen di Alor Gajah. Kisah ini sangat menyeramkan dan untuk itu, jom kita dengarkan apa sebenarnya kisah yang berlaku. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk share dan subscribe channel saya supaya saya dapat membuat lagi banyak video-video seram yang menarik. Nama aku Aida. Aku ialah pelajar tahun akhir diploma dalam jurusan perakaunan. Aku terpaksa menyewa luar kerana hostel di dalam UiTM dah penuh. Pada awalnya aku memang susah sangat nak cari mana-mana bilik kosong kerana kebanyakan bilik semuanya sudah penuh. Namun setelah beberapa hari kemudian, ada seorang makcik menghubungi aku dan menyatakan yang masih ada satu bilik kosong untuk disewa. Aku pun apa lagi, terimalah walaupun sewa bulanan agak mahal dalam RM400 sebulan. Tapi aku dah tak ada pilihan lain. Aku terdesak, perlukan tempat tinggal masa tu. Nasib baiklah bilik yang aku dapat tu non-sharing. Maksudnya aku tak perlulah berkongsi dengan mana-mana roommate yang aku tak kenal. Kemudian keesokan harinya, Aida dari Pulau Pinang terus memandu hinggalah sampai ke apartmen yang ingin disewakannya. Dalam bilik ni ada 3 bilik. Bilik master ni bilik kamu. Bilik nombor 2 tu bilik Nurul dengan Ika, housemate kamu. Bilik nombor 3 tu makcik kunci. Sebab kamu memang tak boleh masuk dalam bilik tu. Bilik tu makcik simpan barang-barang berharga. Jadi ada apa-apa kamu call lah makcik. Okey? Yang tu je lah. Okey makcik, terima kasih banyak-banyak. Jadi memang kami bertiga je lah yang tinggal dalam rumah ni. Iya, kamu bertiga je. Tapi sekarang ni Ika dengan Nurul tak ada. Rasanya diorang keluar tu. Kejap-kejap lagi balik lah tu. Pendengar-pendengar channel Dunia Seram. Jadi itulah antara yang dibualkan oleh tuan rumah kepada Aida. Jadi sekarang mari kita dengarkan sambungan cerita daripada Aida. Setelah selesai semua urusan bilik sewa, aku pun mulalah mengemas bilik dan susun semua barang-barang aku. Buku-buku study semuanya aku simpan. Cuma baju je belum sempat lagi. Mana tidak, letih sangat hari tu. Perjalanan mengambil masa 6 jam dari Pulau Pinang sampai ke Melaka. Aku terus pergi ke dapur untuk simpan barang-barang makanan seperti roti, biskut, Milo sebab aku nak simpan dalam kabinet dapur. Tapi bila aku tengok kabinet pun kotor, peti ais kosong, tak ada apa-apa makanan yang disimpan, aku pun cuci dan kemas dapur sebab aku tak suka kotor. Tapi yang peliknya, mana barang-barang makanan Ika dan Nurul, si housemate aku tu? Mungkin mereka simpan dalam bilik mereka. Aku malas nak fikir panjang-panjang masa tu. Masa tu jam dah menunjukkan pukul 11 malam. Aku baru je terbangun dari tidur. Aku tidur dari pukul 5 petang tadi. Bila aku dah terbangun, aku pun keluar dari bilik sebab nak berkenalan dengan housemate baru yang kata tuan rumah nama mereka Ika dan Nurul. Tapi bila aku pergi, ada siapa-siapa ke? Tapi tak ada respon. Jadi aku pun terus pergi ke dapur sebab aku nak buat air Milo ais. Aku terdengar macam bunyi orang tengah bercakap. Aku dah rasa tak sedap hati masa tu. Tapi mungkin betul housemate aku dah balik. Jadi aku pergi dekat bilik diorang. Aku ketuk pintu. Memang tak ada orang yang menyahut. Malah bilik tu nampak gelap. Memang jelas dan nyata tak ada orang kat dalam bilik tu. Masa tu aku dah mula rasa semacam meremang bulu roma. Rasa macam ada yang tak kena. Mungkin fikiran aku je kot masa tu. Tapi tak apa, aku tak nak fikir lebih-lebih. Aku masuk ke dalam bilik aku dan aku kunci pintu. Astaghfirullahalazim. Terkejut aku tengok muka aku dekat cermin tu. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Kenapa tiba-tiba almari ni terbuka ya Allah? Astaghfirullahalazim. Aku tak tahu nak cakap apa masa tu.
Tapi apa yang aku mampu buat ialah aku baring, aku tarik selimut, aku baca ayat kursi dan aku tak nak tengok apa-apa. Sebab aku ni seorang yang penakut. Aku bukan seorang yang berani. Aku memang seorang yang penakut. Tengok cerita hantu pun aku tak nak. Ini kan pula aku boleh kena kacau masa tu. Ya, aku memang kalau boleh tak nak duduk sorang-sorang. Dan sebab itulah aku cari rumah yang ada housemate. Walaupun tak kisahlah housemate tu aku tak kenal sekalipun. Janji ada orang lain. Tapi sekarang ni apa pula yang kacau aku? Tolong saya. Oi, siapa yang kacau aku ni? Korang, tak payahlah nak prank aku ke apa. Aku tak minat lah nak main-main. Kalau ada, keluarlah. Aku kena korang pun belum lagi. Ah! Aduh. Ya Allah, tolong aku, ya Allah. Macam mana pula boleh black out ni? Mana handphone aku? Mana handphone aku? Jatuh ke apa ni? Mana handphone aku? Okey. Aku dah jumpa dah handphone aku. Okey, aku nak buka torchlight. Mana switch utama? Mana? Masa tu aku sangat-sangat takut. Jadi aku terus telefon kawan baik aku yang bernama Kira untuk teman aku malam tu. Sebenarnya kebanyakan kawan aku tinggal dalam kampus. Aku seorang je yang sewa dekat luar atas sebab hostel dalam UiTM dah penuh. Jadi nasib baiklah Kira ada kereta. Dia dapatlah datang teman aku malam tu. Assalamualaikum, Aida. Masa Kira ketuk pintu rumah aku, tiba-tiba ada seorang lelaki tegur dia. Sebenarnya lelaki tu adalah jiran depan rumah aku. Awak ni cari siapa malam-malam kat sini? Oh, ada kawan saya sewa kat sini. Saya datang sini sebab nak teman dia malam ni. Kawan awak? Sewa dekat sini? Yelah. Sewa kat sini lah. Dekat mana lagi? Kira, sorry lambat. Jemputlah masuk. Masa tu Kira cakap dekat aku, dia rasa pelik tengok rumah ni. Nampak buruk dan nampak agak usang. Macam tak ada orang yang tinggal dalam rumah sebelum aku. Dan dia juga ada cerita dekat aku yang jiran depan rumah macam terkejut bila dengar ada orang sewa kat rumah ni. Aida, bunyi apa tu Aida? Aku dengan kawan aku masa tu memang sangat-sangat takut. Jadi kita orang pun terus keluar daripada rumah. Aku dengan dia pergi minta tolong jiran depan rumah. Nama dia Kamal. Dia datang masuk dalam rumah dan dia kata, ya memang betul. Rumah ni ada benda yang tak kena. Memang ada gangguan. Masa tu aku tengok Kamal ni, dia pergi ke bilik nombor 3. Bilik yang mana tuan rumah kata jangan kacau bilik tu sebab bilik tu dia simpan barang-barang berharga. Jadi aku pun cakap lah dekat Kamal, bilik tu memang kunci, memang tak boleh buka pun dan tak ada siapa-siapa yang tinggal kat bilik tu. Tapi Kamal ni, dia macam tak dengar apa yang aku cakap. Dia terus tendang pintu bilik tu. Yelah, mana tidak, rumah tu pun dah nak reput dah aku tengok. Buruk sangat. Pintu tu pun dah nampak lusuh. Memang senang je kalau tendang sekali. Dan bila dia tendang bilik tu, apa yang kami bertiga nampak sangat-sangat mengerikan. Memang aku terkejut sangat-sangat. Sebuah bilik yang penuh dengan barang-barang pemujaan. Barang-barang yang digunakan oleh bomoh ataupun dukun atau apa sajalah yang digunakan untuk upacara pemujaan. Sangat-sangat menakutkan. Bau bilik tu tak payah cakap lah. Busuk sangat. Kalau sebelum dibuka, tak ada pun bau busuk yang keluar. Tapi lepas dah buka bilik tu, rupa-rupanya bukan setakat bau yang busuk, malah banyak kekotoran dan kesan-kesan darah. Tak hanya dengan tu, aku masa tu ternampak ada satu sosokan lembaga hitam yang sangat tinggi dan berambut panjang. Pendengar-pendengar channel Dunia Seram, kembali bersama dengan saya Hani. Dan untuk itu saya akan mengakhiri cerita Aida
Saya akan ceritakan apakah penghujungnya. Selepas mereka bertiga nampak bilik pemujaan itu, Kamal terus menghubungi pihak polis dan kemudian polis membuat siasatan ke atas bilik itu. Dan kata Kamal, sebenarnya Ika dan Nurul telah pun meninggal 6 tahun yang lepas. Sebab mereka meninggal tidak diketahui, tapi mereka berdua tinggal di rumah itu. Dan sejak daripada kematian mereka, dah tak ada orang lagi yang tinggal di rumah itu. Dan sebenarnya Kamal juga agak terkejut kerana dia tidak pernah tahu bahawa rumah itu adalah rumah seorang bomoh ataupun dukun. Dan pada malam itu, Aida bermalam di bilik Kirah di dalam UiTM, dan keesokan harinya Aida pulang ke kampung dia di Pulau Pinang kerana dia tidak sihat. Dia pulang pun ibu bapanya yang datang mengambilnya di Melaka. Dan pada pandangan saya, mungkin tuan rumah ini yang juga merupakan seorang bomoh, mungkin dalam keadaan terdesak dan memerlukan duit, ya. Amount RM800, iaitu 400 sewa bilik dan 400 deposit adalah satu jumlah yang banyak. Jadi mungkin itulah motif kenapa tuan rumah memberi sewa kepada Aida. Jadi sampai di situ sahaja cerita kisah seorang pelajar yang telah diganggu di bilik sewa tersebut, dan berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.